اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bahagia Tuan Imam, para pegawai masjid, para ahli jawatan kuasa masjid, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah kita meninggikan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita bertemu kembali pada malam ini bagi kita membincangkan kitab kita, iaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dihimpun dan disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan segala usaha dan juga amal yang kita lakukan ini akan dinilai dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita yang saleh. Allahumma amin. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah taala sekalian, kita masih berada di dalam bab yang ke-47, yaitu bab ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang membicarakan hadis-hadis berkaitan dengan sifat tawadhu', rendah diri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selesai baca beberapa hadis pada pertemuan kita yang lalu, sekitar 5 hadis 1 2 3 4 hadis. Malam ni kita sambung lagi tuan-tuan, 4 5 banyak juga sebenarnya. Malam ni kita sambung lagi dan kita masih lagi berada dalam bab ini. InsyaAllah malam ni kita tengok hadis yang ke-334. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن آبان عن أنس بن مالك قال kata Sayyidina Anas bin Malik, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin wa alaihi qatifatun la tusawi 4 darahim faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ata. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi buat haji. Yang ni berlaku bila tuan-tuan? Haji Nabi sekali saja, iaitu tahun yang ke-10 Hijrah. No? Nabi pergi buat haji. Minta maaf, saya bulan berapa minggu lepas di Taman Selasih pun cakap slow. Ni pun dia kira derah sikit lah ni. Kesan daripada COVID hari tu positif juga, tapi Alhamdulillah lah. Kira masih duduk senyum lebar ni, kira tak apa. Alhamdulillah. No? Di mana saya sebut tak?
Saya kata, rumah saya takut lah. Kata saya ni demam tu 5 hari tak kebah, teruk ni. Saya kata kat isteri saya, jangan takut, abang tak mati lagi. Selagi boleh makan, masa saya COVID hari tu, ada orang kata Ustaz COVID ni kalau kena Ustaz, dia boleh kurang berat badan. Saya rasa macam tak kurang 1 gram pun. Makan Alhamdulillah lah. Dia bila kita sakit ni, kawan-kawan pun pakai duk hantar KFC lah apa semua. Kata bagus juga sakit ni, tak kena pergi beli, dia pun main hantar. Tu tak kira lagi mak mentua apa semua pakai duk main hantar makan apa semua. Tapi tak lama lah, pasal selang 2 hari pak mentua pula kena. Kan? Pakat berkurung semua. So, saya kata kat rumah saya, kata jangan takut lah, abang tak mati lagi. Sebab antara doa yang saya duk minta kat Tuhan, kita boleh minta tuan-tuan. Saya kata antara benda yang saya minta kat Tuhan, jangan bagi saya mati, melainkan bagi saya kurus. Yang pertama saya kurus. Yang kedua, tanda saya nak mati, saya minta kat Tuhan bagi hilang selera makan. Jadi kalau ada lagi duk tanda boleh makan, duk sihat, berat, duk tak kurang, jangan takut. InsyaAllah, itu doa saya duk minta kat Tuhan. Saya kalau nak mati esok, senang orang nak buat urusan pun senang. Kan? Ni nanya kat orang, berarti 3-4 orang nak kena duduk dalam kubur. Kan? Kalau berat amal soleh tak apa juga. No? Doa kita boleh minta dah. Tuan-tuan nak minta mati macam mana? Nabi ajak. Waktu Nabi ajak, Allahumma hawwinna alaina bi sakaratil maut. Minta supaya diringankan. Minta jangan na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat lah. Itu semua doa minta. Boleh tak minta? Ustaz, boleh tak saya nak minta mati tak sakit? Boleh, minta. Nak bagi tak bagi Tuhan yang bagi. Kan? Saya boleh tak saya nak minta doa supaya mati umur 85? Boleh? Boleh. Nak mati lambat boleh, tak nak masalah. Doa. Nak kabul tak kabul, Tuhan nak bagi tak bagi, tu kerja dia. Kita minta. Baik. Kita tengok Sayyidina Anas bin Malik kata apa. Dia kata hajj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pergi buat haji. Haji Nabi sekali saja, iaitu tahun 10 Hijrah. Dan Nabi itu dalam keadaan ala rahlin rasin. Nabi naik binatang tunggangan. Ada kata unta, kuda, itu binatang tunggangan lah. Maknanya binatang tunggangan. Wa alaihi qatifatun, dan atas binatang tunggangan tu ada qatifah, pelana. Pelana ni tempat duduk lah kau tu. Naik kuda tu kan. Dan tempat duduk atau pelana di atas tunggangan Nabi SAW ini tak mahal, murah saja. La tusawi 4 darahim. Harga masa tu tak sampai 4 dirham. Maknanya murah sungguh. Kira kalau kita ni made in China lah kot. Tak pun orang panggil lokal punya kan. Kira hak yang lekeh kan. Hak biasa-biasa aja. Kalau kereta kita pun tuan-tuan kira macam mana? Hak tempat duduk biasa-biasa ya. Tak ada lah barangkali cushion pabrik lah kot. Kan? Tak ada lah apa nama leadership ke apa, tak ada lah. Maknanya Nabi ni lagu tu. Pilihan Nabi. Pelana tempat duduk Nabi nak pergi buat haji tak lebih daripada 4 dirham harga dia. Begitu murah zaman itu. Dalam keadaan itu tuan-tuan, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku dengar Nabi doa. Dalam perjalanan nak pergi buat haji itu Nabi doa, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah haji yang aku buat ini tak ada riak padanya. Allahu akbar.
wala sum'ata, dan tidak ada sum'ah. Siapa yang doa ni? Nabi. Tentu-tentu dah Nabi buat ni tak ada riak. Tentu-tentu dah Nabi ni dalam hati baginda tak ada sifat-sifat mazmumah. Tapi bagaimana Nabi buat? Nabi doa begitu. Tanda apa tuan-tuan? Tanda orang yang sangat merendah hati. Nabi kata, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah haji yang aku buat ni tidak ada riak padanya. Riak ni maknanya buat sesuatu bukan kerana Allah dalam ibadat. Buat ibadat bukan kerana Allah, kerana nak menunjuk pada orang ataupun nak bagi orang tengok dan sebagainya. Wala sum'ah. Sum'ah iaitu sum'ah ni makna asal pada perkataan sami'ah, dengar. Sum'ah ni nak bagi orang, nak bagi bukan nak bagi orang dengar, nak bagi kita dengar orang puji kita. Hang tahu dia buat haji cecak tahu. Dia buat umrah cecak tahu. Kemas pak long ni. Dia nak tu. Nak supaya orang cakap-cakap tentang kebaikan dia. Cakap-cakap tentang amal yang dia buat. Supaya dipuji, supaya dibanggakan. Dua benda ni confirm dah tak ada kat Nabi. Tapi Nabi tetap doa. Kerana apa? Menunjukkan kerendahan hati Nabi SAW, seorang yang sangat tawaduk dan menunjukkan kepada umatnya untuk berdoa. Itu anjuran ataupun ajaran Nabi SAW. No? Allahu Akbar. Dalam riwayat lain dia kata, Allahumma ja'alhu hajjan khalisan liwajhikal karim. Ya Allah, jadikanlah haji yang aku lakukan ini benar-benar ikhlas kerana wajahmu yang mulia. Hanya kerana-Mu ya Allah. La uridu fihi i'jabun nas. Tidak aku kehendaki padanya kekaguman manusia. Wala madhihim ataupun pujian mereka. Begitu keadaan haji Nabi SAW. Haji ini tuan-tuan satu ibadat yang disuruh kepada kita, bukan haji saja, termasuklah dengan umrah. Satu ibadat yang disuruh kepada kita, mengajak kepada kita tentang erti tawaduk. Orang kita hari ni dia jauh sikit, khususnya orang Malaysia. Saya duduk tengok trend 3, 4, 5 tahun kebelakangan ni dia sudah agak jauh sikit daripada matlamat asal. Dulu tuan-tuan, kalau nak pergi umrah, jarak hotel ke Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi, kalau sebut kata 500 meter, kata, oh dekat lah. Betul. Dulu lah kan. Saya duduk pergi umrah ni, duduk bawa orang umrah dari 2010-11 dulu. Kalau pergi umrah, hotel kita kat mana? Belah ni sini, kalau ni Syariat Ibrahim Khalil, lebih kurang dalam 450-500 meter je. Oh dekat Ustaz, dekat. Zaman tu sebut 500 meter, 600 meter, dekat lah. Cantik tu, tahu tu, okey dah. Hak balung-balung, hak tak larang jalan pun, dekat lah, dekat. Orang hari ni kalau nak pergi umrah, package kita ni kat mana Ustaz hotel ni? Di Mekah, di Mekah. Kita kena pergi ke betul kan, Safwah ke apa ke, dekat kan 50 meter. 50 tu. Hak 30 tak nak Ustaz. Duduk terus dalam masjid kan. Hari ni kalau sebut dah kita pergi kat Bukit Ajiat, dia dekat sikit. Hak tu 350 tu. 300. Dia buat teruk. Ya, buat teruk tuan-tuan. Wahai 350 meter ni, kalau kita flashback 10 tahun dulu, siapa boleh pergi duduk hotel 350 tu kira, yang kemas yang hebat Tak kira lagi tuan-tuan. Saya pengalaman dah duduk buat jemaah ni macam-macam. Yang paling saya seronok sekali tuan-tuan kalau bawa jemaah orang kampung. 2 tahun sudah, 2020, sebelum PKP.
Kita PKP start 2020 kan, bulan 18 bulan 3 lah. Saya pergi 2019 bulan 12. Saya bawa geng yang orang kampung Padang Serai. 2 bah. Yang tu paling seronok. Seronok semua pergi orang kampung, tuan-tuan. Takdir Allah Ta'ala, tuan-tuan, kapal terbang kami, kipas sebelah sayap belah kanan ke belah kiri rosak. Berapa ribu kilometer di atas langit tu. Berapa ribu meter tu atas langit tu. Akhirnya, tuan-tuan, perlu mendarat kecemasan di Bangalore, India. Saya pun masa tu Lina tak sedar apa lah. Masa tu di tengah perjalanan memang tidur masa tu. Tahu-tahu umum kata kena turun. Saya tak sedar diri. Lepas tu dua kawan-kawan Ustaz, jom kita nak kena turun mana dah. Hui, pengalaman aku tak pernah rasa secepat ini. Kata tapi kita tak turun di Jeddah Ustaz ni. Kita tak turun di Madinah. Lepas tu turun mana? Bangalore. Ni apa kita dah kita nak pergi negara India ni buat-buat. Kita bukan nak pergi buat umrah situ. Dia kata dia, Ustaz ni kapal terbang kita ni rosak lah Ustaz. Sudah, aku tak ketahuan cerita. Tak apa turun tuan-tuan dengan angkat barang apa semua. Lepas tu pergi ke hotel tahu daripada apa nama airport tu nak pergi ke hotel tu ambil jarak yang agak jauh juga. Sebab dia nak cari hotel yang sedia makanan halal tu jauh. Tak apa. Jauh juga dah. Lepas daripada macam-macam hujan masa tu. Sampai hilang beg lah apa semua patah balik apa. Cerita dia banyak. Tapi ya Allah ya Rabbi. Pergi orang kampung. Seronok belakang. Seronok saat kita boleh pergi India dengan orang seronok. Kata takut nak marah. Dah, seronok. Kita pun rasa seronok. Pada saya tu, tidak mampu kita nak kena tunjuk Mana kita nak tahu dah benar Tuhan atok dulu tu. Syok, mereka pun boleh pergi berjalan apa tengok India orang berketawahan. Kan? Pergi tengok takap gambar okey, seronok. Sampai ke Madinah, beg pula hak mana yang ada apa nama power bank semua kena tahan di sana di India. Saya punya beg pun sekali lah. Tinggal 2-3 helai baju je hak yang duk ada. Dengan beg galah tu satu. Hak lain semua di Mekah baru dapat. Tu cerita panjang saya baca hadis ni. Yang saya nak cerita tentang pergi dengan orang kampung biasa. Selang daripada tu habis bulan 2 bulan 1. Bulan 1 ada cuti seminggu lebih tu. Saya ambil cuti tambah sikit. Pergi umrah pula kali kedua tu. 2 bulan 1. Selang saya balik hujung sikit bulan 12, tak sampai 2 minggu saya terbang balik pergi umrah. Umrah kali kedua ni tuan-tuan. Hak ni kemah geng-geng KL. Datuk saja 4-5 orang. Geng datuk saja 4-5 orang. Tapi serabut toge ni tuan-tuan, kita ada cerita. Satu-satunya grup umrah yang saya tak aktif dah. Lepas daripada tu, grup WhatsApp saya tak balas apa hari ni. Sampai hari ni. Grup geng-geng datuk ni penimbal. Kurma pun nak suruh kita tolong angkat. Allahu Akbar. Lambat sikit pun dia cerita dia haji ni tuan-tuan. Pasal apa Tuhan suruh pergi buat haji, buat umrah di Mekah, tanah yang kering kontang, tanah yang penuh dengan ketandusan, tak ada pokok apa semua. Pasal apa? Pasal apa keras sangat tempat ni. Tapi Tuhan suruh pergi di situ. Sebab salah satu hikmah dia ulama kata kerana bumi itu adalah bumi ibadah, tempat ibadah. Bukan tempat nak shopping, nak seronok. Tapi itu dia tuan-tuan. No? Ketika itu kita akan melihat bagaimana Tuhan menguji kita. Diri saya sendiri. Saya bawa orang tuan-tuan dengan ada makcik-makcik yang sakit tengah malam tak boleh menafas. Kita bawa balik umrah. Siapa? Kita kalau buat umrah kita mesti penat lah. Bawa obat lah. Lebih daripada 10 kilo kita berjalan.
Dengan nak tawaf, dengan nak sa'i apa semua, balik rumah, balik hotel mesti nak lina. Baru nak lina orang telefon pula, ustaz ni ada jemaah ni, tak boleh menampai. Allahu akbar. Hak kawan pula. Mengorah. Kita bawa turun pula, tak apa jemaah kita. Pergi hotel, pergi hospital bawah sofa tu, berkeliling apa Arab pula. Dia tak mau ambil jemaah ni, dia buat tak reti lah, macam-macam. Kita ni mata ni bengkak lah, tengah malam ni. Tak mau urus habis semua benda. Balik hotel, tidur setengah jam, ada subuh. Alhamdulillah, Tuhan bagi juga tidur setengah jam. Jadi kan. Tapi setengah jam tu rasa macam 6 jam. Tu nyaman lah. No? Macam-macam. Pasal apa tuan-tuan? Tuhan suruh kita pergi Mekah. Ujian sebenarnya. Waktu saya awal-awal kalau saya buat jemaah di KLA, saya sebut dah, tuan-tuan, kita nak pergi menghadap Tuhan, tolong tinggal segala title yang duk dah. Tolong tinggal segala apa nama ijazah degree ke apa yang ada tinggal semua. Kita semua pergi adik-beradik. Jadi macam adik-beradik, kita pergi sebagai adik-beradik. Masa pergi dengan geng kampung, syok. Semua kat dia macam adik-beradik. Tapi pergi dengan geng datuk, adik-beradik, you not datuk. Pergi beli datuk Melaka, orang beritahu. Dan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Itu beza dia, no? Jadi Nabi ni tuan-tuan sampai buat ibadat pun masih lagi tawaduk, buat haji pun masih lagi tawaduk. Ibadat aku ya Allah, jangan jadikan dia sebagai ibadat yang riya, dan jangan jadi sebagai ibadat yang sum'ah. Ini satu benda yang kita kena belajar daripada Nabi, iaitu jadi orang yang tawaduk, merendah diri. Jangan kita duk bangga diri dengan apa yang kita ada. Semua pinjaman semata-mata. Pinjam je. Mati, orang mukul dengan 3 helai kain putih. Tok orang aku buat tu. Jawablah. Kan? Habis. Baik. Kita ada hadis yang panjang sekali tuan-tuan. Hadis turunnya. Haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman. Qala haddatsana Affan. Qala haddatsana Hammad bin Salamah. An Humaid. An Anas bin Malik qala. Kata Sayyidina Anas lagi. Riwayat. Daripada Sayyidina Anas kata. Lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, tak ada seorang pun manusia yang lebih dicintai oleh para sahabat Nabi lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ni tuan-tuan, kecintaan mereka kepada Nabi ini tak ada tolak banding. Tak ada tolak banding. Takkan jumpa lah manusia mencintai Nabi macam para sahabat. Takkan jumpa lah. Mereka sanggup makan darah Nabi. Mereka sanggup ambil peluh Nabi. Mereka sanggup simpan rambut Nabi. Kira berapa uban dia rambut Nabi. Mereka macam-macam ni. Riwayat kita baca ni, kita dah tengok lah. Bagaimana para sahabat ni, ya Allah, dengan Nabi ni habis cinta. Habis cinta. Nah, ni kata Sayyidina Anas bin Malik. Tak ada manusia yang sangat dikasihi oleh para sahabat lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas lagi, Sayyidina Anas kata, wa kanu, dan mereka ini, idza ra'awhu lam yaqumu. Bila nampak Nabi main, dia takkan berdiri pada Nabi. Mana? Patutnya kalau orang besar main dan mesti kita kena berdiri, tabi hormat. Berdiri semua, bangun, terima kasih cikgu. Mau kena lagu tu. Ni pasal apa Nabi ni, para sahabat ni, wa kanu idza ra'awhu lam yaqum. Para sahabat bila tengok Nabi kalau main, depa tak bangkit. Depa tak bangkit, depa tak berdiri. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Kerana depa tahu Nabi cukup tak suka lagu tu. Nabi cukup tak suka. Nabi tak suka orang bila tengok Nabi main berdiri sambut Nabi.
Nabi tak suka. Maknanya ustaz, kalau orang main, orang alim main, kata guru main apa semua, kita tak boleh berdiri. Tak, nanti tak dulu. Kan? Sebab tu hadis ni tuan-tuan kena tengok syarah. Baca sendiri, pakai lepas ni tak hormat dah tok guru. Baca sendiri, pakai tak hormat dah mak ayah. Nabi pun ni sahabat pun tak berdiri. Yang kita duduk berdiri, tok guru, tok syekh kita duduk main, kita duduk berdiri buat apa? Nanti lah. Tu orang mengaji. Sahabat tak berdiri tu bukan sebab dia tak mau berdiri sambut Nabi. Tapi pasal dia tahu Nabi tak suka lagu tu. Pasal Nabi tak suka? Kerana Nabi seorang yang sangat merendah diri. Nabi ni tawaduk. Nabi tak suka lagu tu. Dan para sahabat tak buat pasal dia tak suka buat kepada Nabi benda yang Nabi tak suka. Oleh kerana dia cinta kepada Nabi, dia takkan buat benda yang Nabi tak suka. Tapi adakah Nabi melarang daripada kita bangun berdiri menghormati orang? Tak. Bahkan itu disuruh oleh Nabi SAW. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Nabi pernah memerintahkan kalangan sahabat Ansar bila mai Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni siapa dia? Dia ni adalah ketua di kalangan golongan Aus. Di Madinah kan ada Aus dan Khazraj, dua kabilah ni. Dia pemimpin kumpulan ataupun kabilah Aus. Maka dia ni golongan Al-Ansari, golongan Ansar. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az bila mai, Nabi suruh kepada geng sahabat-sahabat di golongan Ansar ni khususnya, Nabi kata apa? Qumu li sayyidikum. Bangkit berdirilah untuk kepada pemimpin kamu. Bangkit. Tapi kalau pasal pakat Nabi tak buat. Tengok tuan-tuan. Nabi kalau hak diri dia tak mau. Tapi kalau hak orang, Nabi akan suruh. Nabi akan dengar. Kalau hak Nabi takkan marah. Nabi takkan suruh. Samalah kalau ada benda hak tak elok pun orang kata, kalau orang kata kat Nabi tak marah. Tapi kalau orang kata kat orang lain, Nabi marah. Kalau orang ceroboh hak Nabi, orang pukul Nabi, orang kata kat Nabi, orang buat apa kat Nabi takkan marah. Tapi kalau ada orang buat ceroboh kepada hak orang lain, Nabi akan marah. Anda faham? Nabi seorang yang sangat merendah diri dan dia tak heran pada hak-hak dia. Pada hak-hak diri dia tak ambil tahu. Apa nak kata kan? Apa nak pukul ke? Apa nak buat apa kat aku? Kalau kat aku tak apa. Tapi jangan membabitkan hak orang, jangan membabitkan hak agama. Itu tak boleh. Tapi kalau ada orang cuba ceroboh hak agama, Nabi akan jadi manusia yang cukup bengih, cukup garang, cukup mempertahankan agama. Tapi kalau ada orang ceroboh hak diri dia, Arab Badawi kah, Yahudi kah, mai tarik sampai merah tengkok, Nabi tak marah. Nabi tak marah. Tu Nabi SAW. Jadi para sahabat boleh tak kita ni tuan-tuan berdiri kepada para alim ulama dan sebagainya? Ya. Memang kita dituntut. Kita dituntut untuk menghormati mereka-mereka yang patut dihormati. Dalam hadis ada sebut, bukan di kalangan kami orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi orang muda, anak-anak kecil, dan tidak mengetahui hak kepada orang alim. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana wa la ya'rif li'alimina haqqahu. Dan tidak mereka yang tidak tahu macam mana nak memberikan hak kepada orang yang berilmu. Ini ada hadis dia. Begitu juga menghormati orang tua kita, mak ayah kita mai. Nabi SAW bila mai para sahabat, Nabi bangun tak? Nabi bangun. Nabi sambut, Nabi berdiri, Nabi sambut. Sayyidatina Fatimah, anak Nabi sendiri, bila mai Nabi akan bangun.
Kan Nabi duduk di rumah. Kan Nabi duduk, tiba-tiba Sayyidatina Fatimah masuk. Assalamualaikum ayah. Fatimah. Nabi akan maki. Kalau ikut kita bagi apa? Main nak pinjam dia kan? Ada kan? Kalau anak balik, masuk. Main salam. Hantar atina salam. Oh, kemah. Jauh beza lah dengan Nabi. Nabi bila anak, ya Fatimah, main. Nabi bangkit dari sambut. Tak kira lagi cucu main. Sayyidina Hasan dan Husain kalau main, Nabi akan duduk macam nak makan tu, Nabi akan bentangkan tangan. Main, cucu main peluk. Allah. Begitulah, no? Nabi SAW. Itu contoh teladan, no? Yang Nabi buat. Bahkan Sayyidina Ikrimah, anak kepada Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, pun kalau dia main, Rasulullah sambut. Sayyidina Ikrimah, Rasulullah sambut. No? Jadi ada banyak hadis-hadis bagaimana Rasulullah berdiri menyambut sahabat main, tetamu main. Bukan maksudnya dalam hadis ini maknanya Nabi, sahabat tak bangkit sebab Nabi tak suka, maknanya orang lain pun kita hapuskan hak supaya kita berdiri. Bukan lagu itu, singkat sangat pemikiran lagu itu. No? Nak azan dulu? Okey, kita azan. سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود المجموعة إنك تغفر اللهم. Baik. Jadi Sayyidina Anas kata tak ada orang yang lebih dicintai oleh para sahabat lebih daripada mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada di kalangan sahabat tuan-tuan, bila perang bunuh ayah sendiri dalam perang. Pasal apa? Pasal pak kafir. Kan? Ayahnya kafir masuk dalam perang, tak kiralah. Tek ayah tu jatuhlah. Boleh buah name tag kat sini ayah. Tapi bila masuk dalam perang ayah tak ayah.
No. Seorang sahabat nama dia Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayyidina Abu Ubaidah bunuh ayah dia dalam peperangan. Berperang ni cari tu opak dia. Oh, my father, come here. Kan? I kill you. Sebab apa? Sebab kufur. Kamu kafir. Dalam perang cerita lain. No, perang tetap mereka berperang. Sampai kan Pak Senoi pun bunuh. Bunuhkan saja no. Sebab bapa dia ni seorang yang sangat suka mencerca Nabi SAW. No? Bukanlah nak jumpa sangat. Dalam perang tu bukan nak jumpa sangat. Mana pak aku nak bunuh pak aku sebab dia kepiak. No. Tapi sebab pak dia ni mulut jahat sangat, suka cerca maki Nabi SAW. Jadi anak pun tak tahan sebab mencerca Nabi SAW. Begitu, no? Baik. Hadis kita malam ni yang paling panjang sekali. Hadis yang terakhir malam ni insya-Allah. Haddatsana Sufyan bin Waqi'. Qala haddatsana Jumay' ibn Umar ibn Abd الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال ini cerita Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan Sayyidina Al-Hasan Sayyidina Hasan tanya kepada pak menakan dia belah ayah, khal, belah mak, belah mak. Khali maknanya pak menakan belah mak. Ammu pak menakan belah ayah. Sayyidina Al-Hasan tanya kepada pak menakan dia, iaitu Sayyidina Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah ni anak kepada Sayyidatina Khadijah. Anak kepada Sayyidatina Khadijah dengan suami yang pertama iaitu Abi Halah. Cerita ni saya pernah sebut dulu dalam bab yang pertama dulu. Iaitu bab hadis berkaitan dengan khalq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu penciptaan ataupun bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita hadisnya panjang juga. Hadis Hindun bin Abi Halah ni. Wa kana wassafan, dan dia seorang yang wassaf, seorang yang pandai cerita. An hilyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kehidupan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi, dan aku, kata Sayyidina Hasan, ashtahi, teringin, suka sangat, an yasifa li minha syai'an, supaya diceritakan sikit tentang Nabi ni kepada aku. Faqala, maka kata dia, kata Hindun bin Abi Halah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Hadis ni pun lebih kurang macam hadis yang kita baca awal dulu, beberapa tahun yang dulu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama, seorang yang agung, seorang yang kita nak kata apa fakhman ni, orang yang dia tu sendiri adalah seorang yang mantap, berwibawa. Mufakhama, orang lain pun tengok dia memang berwibawa. Sebab ada orang dia berwibawa, tapi bila orang tengok lekeh. Ada orang tengok dia kemah, tapi dia tu lekeh. Nabi bukan tu. Nabi dia sendiri dah kemah dah. Orang pandang pun kemah juga. Tu. Fakhman mufakhama. Yatala'u wajhuhu, bercahaya wajah baginda, tala'lu al-qamar, seperti bercahayanya bulan pada malam Lailatul Badar, malam bulan penuh. Tak upah lagi. Malam ni dah 12 dah kot. Siapa tak mula puasa lagi puasa. Lagi lepas 15 kan tu pakai telayak dia orang tak puasa lah. Kan? Orang perempuan tak boleh nak qada-qada apa lagi. Fadzakara al-hadis bi tulihi, maka dia pun cerita hadis yang panjang yang kita baca dah dulu.
Qala al-Hasan, kata Sayyidina Hasan, fakatamtuha al-Husain zamanan. Cerita panjang, hadis yang panjang tu kita baca dulu ni, aku senyap, aku sembunyi dekat Sayyidina Husain, aku tak cerita dia lagi. Zamanan, lama aku tak cerita dia. Ni cerita apa tuan-tuan? Cerita berlumba adik-beradik mengaji. Kalau boleh, aku nak lebih sikit lah ilmu aku daripada abang aku, adik aku. Dia korang begitu. Ni munafasah fi talib al-ilm. Berlumba-lumba dalam menuntut ilmu. Dah lama dah. Thumma haddathtuhu. Tak lama, dah lama daripada tu, baru aku cerita dekat dia hadis yang disebut oleh Sayyidina Hindun itu. Bila aku cerita kat dia, fa wajadtuhu qad sabaqani ilaih. Bila aku cerita kat dia hadis yang panjang itu tu, rupa-rupanya dia dah tahu lagi awal. Oh, rupanya dia pun pi tanya. Dan lagi kemah dia kata, fasa'alahu amma sa'altuhu anhu. Dia tanya sama macam aku tanya dekat Pak Megan kita ni. Oh, kemah juga rupanya Sayyidina Husain pun. Dia pun pergi tanya benda yang sama. Ingat aku saja nak pergi tanya. Dia pun dah tanya dah. Dan dia pun buat senyap juga. Nampak. Ni geng berlumba. Geng berlumba menuntut ilmu. Tapi dia ni kemah lagi. Sayyidina Husain kemah lagi. Wa wajadtuhu, dan aku dapati juga qad sa'ala abahu an abahu. Bukan tak dia tanya kepada Sayyidina Hindun, bahkan dia pun pernah tanya juga benda yang sama kepada pak dia, Sayyidina Ali. Aku pun tak tanya kat Sayyidina Ali, tanya kat pak menakan saja. Siapa kemari? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kemari. Dia kata, "Oi, ingat kot." Dia tanya kat pak menakan saja. Rupanya kat pak sendiri pun, kat Sayyidina Ali pun dia dah tanya dah. Tentang an madkhalihi, tentang masuk Nabi SAW. Masuk apa? Masuk di sini ialah bagaimana hal keadaan Nabi ketika duduk di rumah, madkhal. Wa makhrajihi, dan bagaimana hal keadaan Nabi ketika duduk di luar. Wa syaklihi, dan bagaimana bentuk tubuh Nabi SAW. Falam yada' minhu syai'a, tak tinggal sikit pun. Oh, tu kemah Sayyidina Husain. No? Ini mesti tuan-tuan, dalam hidup kita ni mesti kena berlumba dalam menuntut ilmu. Jangan rasa kita dah kemah dah, rupanya ada lagi hak lagi kemah daripada kita. Fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang ada ilmu itu ada lagi alim, orang yang lebih tahu. Kita orang kita kemah dah, oi, ada lagi yang lebih kemah. Waktu walaupun kita dah ada PhD, jangan duk rasa kita habis kemah dah. Ada lagi tok-tok guru pondok yang alim. Kita PhD, kajian kita terbatas. Mengaji dekat hak tertentu saja. Walaupun pointer tinggi. Tapi jangan duk rasa kita alim dekat tu. Tok-tok guru mengaji pondok tu lagi banyak ilmu mata. Rupanya ada lagi. Fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang ada ilmu, ada lagi yang alim. Yang lebih berilmu. Alim. No? Dia kata apa dah? Tapi bagusnya Sayyidina Husain, dia tak sembunyi, dia cerita. Pasal ada alang-alang tanya, aku cerita. Qala al-Husain, kata Sayyidina Husain, fa sa'altu abi, aku tanya ke ayah kita, pada pak kita Sayyidina Ali, an dukhuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang duduk dalam rumah, tentang masuknya Nabi dalam rumah, maknanya keadaan Nabi dalam rumah macam mana. Faqala, kata Sayyidina Ali, kana idza awa ila manzilihi, apabila Nabi SAW sampai ke rumah, maksudnya bila Nabi masuk ke rumah, bila Nabi berada di rumah, Nabi akan buat apa? Jazza'a dukhulahu thalathata ajza'. Nabi akan bahagi masa baginda di rumah 3 masa. Maknanya Nabi kalau balik rumah, Nabi akan bahagi masa. Duduk di rumah ada berapa jam? Katakanlah 9 jam. Katakan, saya sebut ni pasal nak senang bahagi. No? Katakanlah 9 jam. Nabi duduk di rumah. Nabi akan bahagikan kepada 3 bahagian. 3 jam pertama, 3 jam kedua, 3 jam ketiga. Untuk apa?
Juz'an lillah, satu masa untuk Allah. Juz'an li ahli, satu masa buat anak keluarga. Wa juz'an li nafsi, dan satu masa untuk diri dia sendiri. Summa, lepas daripada tu, jazza'a, Nabi akan bahagi pula juz'ahu bainahu wa bainan nas. Masa hak Nabi untuk diri dia tu dibahagikan pula untuk orang ramai. Kalau kita kunci pintu, tutup dah handphone, jangan duk telefon lah, aku tak angkat. Itu kalau kita. Nabi tak. Masa hak sepatutnya untuk guna untuk diri dia, dia bahagikan pula masa untuk diri dia tu kepada orang ramai. Masa untuk keluarga, jangan duk kacau. Kena ada masa untuk keluarga. Bawa pergi berjalan, makan angin, batu peringgi ke apa, teluk senangin ke, bawa. Tu masa kita dengan keluarga. Jangan duk gila kerja sampai tak bawa anak bini pergi berjalan. Jangan. Zalim. Sampai ni punya tak ambil cuti ni, punya nak dapat apa, CGR ke GCR ke apa tak, kumpul cuti ni, tak ambil cuti langsung. Saya bahasa kasar, saya kata bodoh ni. Hang hidup ni untuk kerja ke? Saya masuk bab lain, tak habis hadis banyak. Tapi kadang geram jenis makhluk Allah macam ni. Kan? Ada cuti yang bagi ya. Sahabat duk simpan. Yalah, bukan salah nak share hand tu. Tapi pandai. Ni sampai anak sakit pun nak bagi orang tolong pergi hantar anak saya pergi klinik tu dia. Aku pombok apa saya dapat. Jenis ni ada dalam masyarakat. Ada dalam masyarakat. Tuan-tuan baca tak dalam satu kisah dulu, ada seorang pengetua, dia tak bagi cikgu dia pergi hantar anak pergi klinik. Dia tak bagi. Tahu-tahu tuan-tuan, dia minta ni, cikgu ni minta, ni kisah betul ni. Cikgu ni minta pada pengetua nak balik awal, nak hantar anak pergi klinik. Anak sakit teruk, pengetua tak bagi. Pengetua kata, lah ni waktu sekolah. 3 lagi baru balik sekolah, hampirlah mana nak pergi. Punya hati perut. Dia merayu minta kat pengetua, tolong tuan, anak saya tak sihat ni. Anak saya tak sihat. Pukul 3 lah balik lagi pasca. Belah lah, pergilah klinik. Keluar pada bilik pengetua, duduk tak lama, suami isteri telefon, abang, anak kita sakit, mati. Pengetua setengah gila lah. Pasal apa? Pasal dia tak bagi tadi. So, elakkan daripada gila. Orang minta nak balik, bagi. Ni cerita betul ni tu, ni cerita betul. Bukan main-main. Baru dah tenggih-tenggih main. Minta maaf cikgu, saya tak tahu anak cikgu sakit petang ni. Tak apa cikgu, anak saya mati dah. Terima kasih banyak. Anak saya mati di pangkuan mak dia. Saya tak ada nak tengok anak dia. Terima kasih banyak. Tak sesal lah mentua itu. Memang sesal. Berpada-padalah. Ada masa untuk cuti dengan keluarga. Nabi pun bagi masa. Jangan tak erti sangat. Kerja sampai tak kira masa. Teruk semua. Lepas tu dia paksa orang lain pula. Hak bawah-bawah dia pun lagu tu. Hari cuti mai kita buat khusus. Hari cuti mai kita buat khusus. Gila ni banyak ni. Gila kerja pun satu penyakit. Kena berubat. Demi Allah kena berubat. Orang yang terlebih kerja ni. No? Baik. Nabi bahagi. Masa untuk Nabi tu Nabi bahagi pula kepada orang ramai. Tu. Fayaruddu zalika bil khasah 'ala al-ammah. Nabi mengkhususkan masa hak Nabi ada tu untuk orang yang khusus daripada orang ramai. Masa hak Nabi bagi tu bukan semua orang duk boleh main rumah. Kita pun boleh kata tuan-tuan, rasa geram ni jalan raya rosak, terus kita pergi jamat Perdana Menteri dan jumpa Perdana Menteri. Bolehkah? Kita pergi ketuk pintu rumah dia, kata ni saya JKK kampung ni, jalan saya rosak, nak jumpa dengan Perdana Menteri. Tak boleh lah betul. Kan? Dia ada salurannya. Nabi pun buat lah betul.
Masa Nabi itu Nabi bagi kepada orang yang khusus. Khusus ni makna orang besar. Sahabat-sahabat Nabi yang besar. bukan besar fizikal. Fizikal kedudukan lah. Kan? Wala yaddakhiru anhum syai'ah. Nabi takkan sembunyikan sesuatu pun daripada mereka. Wa kana min siratihi fi juz'il ummah. Dan antara adat kebiasaan Nabi SAW bila Nabi duduk dengan umat ini ialah isaru ahli al-fadli biiznih. Nabi akan mendahulukan orang-orang yang ada kedudukan. Nabi akan dahulukan orang yang ada kedudukan. Maknanya orang yang lebih berilmu, orang yang lebih tua, orang yang ada kedudukan. No? Wa qasmihi ala qadri fadlihim fid din. Dan pembahagian Nabi itu mengikut kadar kelebihan mereka dalam agama. Maknanya siapa sahabat yang lebih tinggi takwanya, lagi dekatlah kedudukan dengan Nabi, yang lebih tinggi takwanya, yang lebih tinggi dengan takwanya. Begitu. Faminhum zul hajah. Ada di kalangan mereka sahabat-sahabat bukan setiap hari duk main jumpa dengan Nabi. Ada waktu-waktu lah. Sahabat-sahabat ni ada yang orang besar ni ada kadang-kadang dia main. Ada berapa hajat? Ada satu hajat. Ya Rasulullah, saya ada hajat ni. Ada sahabat ni minta lagu ni, lagu tu, lagu ni. Satu. Okey. Wa minhum dzul hajatain. Kadang-kadang main nak jumpa Nabi ada dua hajat, dua benda. Wa minhum dzul hawaij. Kadang-kadang banyak benda. Ya Rasulullah ada banyak benda. Fayatashaghalu bihim. Nabi akan sentiasa sibuk dengan mereka. Wa yashghaluhum fima yuslihuhum wal ummah min musa'alatihim anhu. Nabi akan sibuk dengan mereka dan Nabi akan menyibukkan masa dengan mereka dan juga benda-benda yang memberi kemaslahatan kepada umat. Begitu. No? Wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum. Dan Nabi akan habaq kepada mereka ni, pada sahabat-sahabat besar-besar ni, Nabi akan beritahu kepada mereka benda-benda yang penting. Nabi akan habaq lah. Sahabat-sahabat ni Nabi akan habaq. Lepas tu nak buat apa? Wa yaqul, dan Nabi akan kata kepada sahabat-sahabat yang besar ni, yuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah menyampaikan orang yang ada ni ke Nabi habaq ke orang yang tak ada. Ini sistem penyampaian maklumat. Nabi akan panggil ketua-ketua cerita. Hak ketua-ketua akan bercerita pula ke anak buah. Tak gaduh, panggil semua kali. Dia lajnah ekonomi, lajnah apa publicity apa semua, ketua saja main sembang mesyuarat, betul balik sembang dengan anak buah. Lagu tu tak gaduh duk panggil semua. Oh, lagu tu organisasi rosak. Jahannam organisasi lagu tu. Tu bos tak reti. Dia mesti ikut flow dah. Jadi ketua pergi ke bawah, lebih kurang begitu. Laju sudah ke 9 lah ni. Bulan depan tak ada kuliah lah. No? Bukan saya yang panjang ni, hadis ni panjang. Wa yaqul. Dia kata apa? Nabi kata, habaq kepada orang yang tak ada. Wa ablighuni hajata man la yastati'u iblaghaha. Dan habaqlah kepada aku hajat keperluan orang yang tak boleh nak sampaikan kepada aku. Lagu tu. Sistem ni lagu tu. No? Ini sama macam parlimen lah. Parlimen tu takkan kita semua nak pergi menjerit depan Dewan Undangan Negeri. Kan? Ni kena habaqlah kat YB. Tu pun kalau YB tak mangkuk ayun. Kalau jenis YB mangkuk ayun 5 tahun sekali, tapi hak tu lah duk menang nak kali pun pelik sungguh. Kan? Kaki Menyamun pun menang juga dekat Zimbabwe. Malaysia tak ada apa tu. No? Alhamdulillah. Semua bagus-bagus. No? Jangan Ustaz, jangan masuk bab tu. Nah. Fa innahu man ablagha sultanan hajatan. Ni Nabi kata ni. Kerana sesungguhnya siapa yang menyampaikan kepada pemerintah hajat orang, man la yastati'u iblaghaha, siapa hajat orang yang tak boleh nak sampaikan. Kita nak bawa suara kita kena bawa kepada ahli parlimen yang pergi sembang dalam parlimen.
Ada nak pilih ahli parlimen, kena pilih hak cergas sikit. Orang lagu macam duk makan ubat sampai 15 biji sehari, kau selalu pergi dah tu. Bagi dia iktikaf kat KPJ lah. Bagi hak cergas sikit. Hak kita sembang pun esok boleh ada tindakan, minggu depan ada tindakan. Baru betul. Ni sampai 5 tahun baru kau haji. Ya. Oh, YP kan ya. 5 tahun dulu aja ada telefon kata jalan raya berlubang. Mampu ayo 5 tahun. Nak minggu depan ni, bulan depan nak pilihan raya. Jadi saya nak betul lah jalan tu. Tak apa, mati berlemak lah jalan tu. Jangan takut, jenis tu mesti menang ni. Kata Nabi, siapa yang menyampaikan hajat kepada pemerintah, hajat orang yang tak boleh nak sampaikan kepada pemerintah, kata Nabi apa dia? Sabbatallahu qadamai yaumal qiyamah. Allah akan tetapkan pendirian daripada hari kiamat. Ni orang besar ni. Bukan senang nak jadi ahli parlimen ni. Kena faham ni. Ni politik Islam. No? Mana dia? Okey. La yuzkaru 'indahu illa dhalik. Nabi tidak akan sebut di sisi baginda melainkan benda yang bermanfaat. Ini syarah dia. Wala yuqbalu min ahadin ghairihi. Dan Nabi tidak akan menerima melainkan sesuatu yang bermanfaat saja. Maknanya kalau nak sembang dengan Nabi ni mesti kena benda yang ada maslahat. Mesti ada benda yang bermanfaat kepada orang ramai. Dan kalau orang ramai jumpa dengan Nabi, yadkhuluna ruwadan. Geng-geng yang main masuk jumpa Nabi ni selalunya ketua-ketua. Wala yaftariquna illa an zawaqin. Dan tidaklah mereka hak yang ketua-ketua main ni, melainkan kalau mereka keluar lepas bila jumpa Nabi, an zawaqin, akan ada rasa zuq. Orang kalau main jumpa dengan Nabi, walaupun saat, bila keluar daripada jumpa Nabi, dia akan ada perubahan. Dia akan ada perubahan. Dia ada zuq. Hati dia akan ada perubahan. Hati dia akan bertambah takwa. Tambah pula Nabi pula pergi tepuk dada kan, Nabi pergi baca doa kan, Nabi pergi pegang kepala kan, apa sebagainya. Ada. Sebab Nabi ni Nuril Anwar. Cahaya, segala cahaya. Nabi ni, bagi Nabi, ada pada Nabi ni miftah. Nabi ni ada anak kunci ilmu. Nabi ni ada anak kunci dunia dan akhirat. Nabi ni. Jadi bila nak main, Nabi kalau tepuk sikit pun dah cukup lah. Kalau Nabi kata minta ke Allah bagi pada dia jadi orang alim. Itu ramai para sahabat kena baru masuk Islam, duduk dengan Nabi tak lama, 10, 15 hari, 20 hari, tapi Nabi suruh dah pergi balik dakwah kat kampung. Logik kita, kalau 20 hari mengaji apa? Berjumpa balik nak pergi dakwah pula. Ni miftahul ilmi ada pada Nabi. Anak kunci ilmu ada pada Nabi. Dan ada beberapa hadis sahabat-sahabat yang begitu. Wa yukhrijuna adillah. Dan mereka ni keluar daripada Nabi akan dapat dalil-dalil. Maknanya dapat hidayah, dapat dalil-dalil yakni alal khair. Petunjuk-petunjuk untuk melakukan kebaikan. Adanya. Kalau main jumpa Nabi balik mesti ada benda-benda baik yang mereka boleh buat. Qala, katanya lagi, kata Sayyidina Husain, fasa'altuhu an makhrajihi. Aku tanya kepada Sayyidina Ali tentang bagaimana Nabi di luar. Wa kaifa yasna'u fihi. Bagaimana Nabi punya perangai di luar. Nabi buat apa di luar. Qala, kata Sayyidina Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzinu lisanuhu illa fima ya'nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk di luar, Nabi akan kunci mulut dia daripada perkara yang tak memberi manfaat. Nabi akan simpan mulut daripada cakap benda yang tak bermanfaat. Ni Nabi. Wa yu'allifuhum. Nabi akan cakap benda-benda yang melembutkan hati. Nabi kalau cakap, Nabi akan cakap benda yang melembutkan hati. Wa la yunaffiruhum. Dan Nabi tak akan cakap benda-benda yang melarikan orang, menjauhkan diri daripada Nabi. Wa yukrimu karim kulla qaumin wa yuwallihim alaihim. Dan Nabi akan memuliakan orang-orang yang mulia dalam kaum. Ini kedudukan orang. Kalau ada yang mulia, pemimpin Nabi akan muliakan.
Memang patutlah mulia dari pemimpin. Dan Nabi akan bagi kedudukan hak yang sepatutnya kepada mereka. Wa yuhadzirun nas, Nabi akan sentiasa memberikan peringatan kepada orang. Wa yahtarisu minhum, dan akan jaga mereka min ghairi an yatwiya an ahadin minhum daripada apa nama ni? Tersembunyi dari seseorang daripada mereka. Maknanya apa dia? Nabi akan bagi layanan yang sama. Tak ada orang seorang pun yang ketinggalan. Begitu. Tak ada seorang pun yang akan ketinggalan daripada layanan Nabi SAW. Tak ada seorang pun yang akan ketinggalan, tersembunyi, terjauh daripada bisyarahu, keceriaan Nabi. Maksudnya semua orang akan boleh dapat keceriaan Nabi. Wa khuluquhu, dan juga akhlak Nabi. Takkan terketinggalan, semua boleh melihat. Wa yuqabbihul qabih, Nabi akan mengatakan benda yang buruk kepada benda yang buruk. Wa yuwahhihi, dan Nabi akan menjauhkan orang daripada benda yang buruk. Nabi kata, ni benda ni tak elok, jangan buat. Begitu. Mu'tadilul amri ghairu mukhtalif, Nabi seorang yang sangat mu'tadil. Urusan Nabi, semua kerja Nabi akan sederhana. Tidak menyusahkan orang, takkan berubah. Begitulah kedudukan Nabi. Macam itulah Nabi. Nabi kan sentiasa berkeadaan sederhana. Wala yaghfulu makhafata an yaghfulu aw yamilu. Dan Nabi akan tidak melalaikan dan membimbangkan mereka yang lalai ataupun yang malas. Maknanya apa dia? Nabi SAW takkan jauhkan orang daripada Nabi akan sedarkan orang yang lalai. Kalau ada orang yang lalai, Nabi akan sedarkan. Orang yang malas, Nabi akan sedarkan. Begitu. Likulli halin indahu atab, setiap perkara Nabi akan bersiap sedia. Nabi seorang yang ada preparation, no? Dia ada kesiagaan dalam hidup Nabi ni. La yuqassiru 'anil haqq, Nabi takkan kurang sedikit pun daripada kebenaran. Wala yujawizu, dan Nabi takkan melampaui daripada kebenaran. Alladzina yalunahu minan nas khiyaruhum, yang hampir dengan Nabi di kalangan orang ramai ini ialah orang yang khiyaruhum, orang yang paling terbaik. Siapa yang paling baik, itulah yang akan paling rapat dengan Nabi. Afdaluhum indahu, yang paling baik mereka ni di sisi Nabi SAW, a'ammuhum nasihatan, orang yang paling banyak memberikan nasihat. Wa a'zamuhum indahu manzilatan, dan orang yang paling mendapat kedudukan yang hebat di sisi Nabi ialah orang yang ahsanuhum, paling baik sekali mereka itu dalam berbuat muwasatan wa muazaratan, orang yang banyak menolong dan membantu orang, yang terbaik. Itulah orang yang dapat kedudukan paling baik di sisi Nabi. Qala, kata Sayyidina Husain lagi, fasa'altuhu an majlisihi, aku bertanya tentang cara duduk Nabi macam mana. Faqala, kata Sayyidina Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dzikr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berdiri, tak duduk, melainkan sentiasa zikir kepada Allah. Itu saja. Wa idza intaha ila qaumin, bila Nabi main duduk dekat dengan kaum, dengan orang ramai, bila Nabi masuk duduk dengan para sahabat ini, jalasa haisu yantahi bihi majlis. Nabi akan duduk, tak mana ada kosong, Nabi pergi duduk. Wa ya'muru bidzalik, dan Nabi suruh yang demikian itu. Maknanya apa dia? Nabi suruh jangan duduk langkah orang. Kalau main lambat, buat cara main lambat. Begitu. Yu'ti kulla julasaihi nasibihi. Nabi akan bagi setiap orang yang main dalam majlis Nabi ni hak-hak dia. Nabi dia takkanlah baca, kalau macam kuliah ni, hak mana duduk depan ni tengok, hak belakang buat tak reti. Tak, dia bukan ke Nabi. No, Nabi akan tengok semua sekali. Begitu. Setiap orang dapat hak dia. La yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Takkan ada di kalangan orang yang duduk dengan Nabi ini menyangka ada lagi orang lain yang lebih mulia daripada, yang dimuliakan lebih daripada dia. Maknanya semua orang dapat layanan yang sama. Man jalasahu aw fawadahu, siapa yang duduk dengan Nabi atau bincang dengan Nabi fi hajatin, dalam satu hajat,
sabarahu, Nabi akan sabar dengan dia. Nabi akan sabar dia. Macam mana ni? Kadang-kadang orang main duk cerita kat kita, kadang cerita lama tu, habis cerita habis kalau panjang setengah jam 50 minit tak habis. Kan? Nabi sabar. Nabi sabar. Hatta yakuna huwa al-munsarifa anhu, sampai orang tu pergi sendiri daripada Nabi. Oh, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu, siapa yang minta kat Nabi sesuatu, Nabi takkan tolak. Illa biha, malaikat dengannya Nabi akan bagi. Au bimaisurin minal qaul, kalau Nabi tak ada benar yang dia minta, Nabi akan tolak dengan cakap yang menyenangkan. Nabi akan cakap dengan benda yang menyenangkan. Mungkin Nabi akan bagi nasihat dan sebagainya. Qad wasi'an nas bastuhu wa khuluquhu, orang ramai senang dengan keceriaan Nabi dan akhlak Nabi, sebab Nabi duk rajin senyum. Sampaikan benda munafik pun Nabi akan senyum. Begitu. Fasara lahum aban. Fasara lahum aban. Kadang-kadang Nabi ni jadi kepada mereka, yakni para sahabat, seolah-olah ayah. Ni payah. Mau kau orang anggap kita sebagai ayah. Begitu. Nabi begitu. Wasaru indahu fil haqqi sawa, dan jadilah orang ramai pada diri Nabi itu sama-sama, sawa. Majlisuhu majlisu ilmin, tempat duduk Nabi, majlis Nabi itu ialah majlis ilmu, wa hilmin, lemah lembut, wa haya'in, malu, wa amanatin, amanah, wa sabrin, dan sabar. Itu yang diajar Nabi dalam majlis-majlis Nabi. La turfa'u fihi al-aswat, tak nak suara tinggi-tinggi, duk celah-celah. Wala tu'banu fihi al-hurub, dan tak nak pula duk celah-celah maki kepada mahram-mahram. Ni panggil orang Arab. Orang Arab kalau duk marah-marah, dia akan maki mak pak kita. Tak ada. Dalam majlis Nabi tak ada maki-maki macam ni. Alah macam kita orang Melayu pun lagu tu kan, kepala pak apa? Kepala bapak bagi orang dulu kan. Kepala bapak lagi apa lagi? Ni saya yang mau kerat lagi, dia kata tengok ustaz mencabut. Sudah. Apa dia lagi lah, jenis mencabut dekat mak pak orang lah kan. Jenis mencabut dekat mak pak. Ni perangai jahiliah. Jenis mencabut mak pak ni jenis perangai jahiliah. Itu dalam Nabi, majlis Nabi tak ada. Tak ada lagu tu. Kepada mahram, kepada mak pak, kepada mak adik-beradik kita, dia tak ada maki-maki lagu tu. Wala tusanna fala tatuhu, dan Nabi tidak akan menyebarkan benda-benda yang buruk dalam percakapan Nabi. Muta'adilin, Nabi sangat adil kepada semua orang, semua sama. Bal kanu yatafadaluna fihi bittaqwa, bahkan orang yang lebih di sisi Nabi ini adalah orang yang paling bertakwa. Begitu. Mutawadhi'in, semuanya jenis orang yang tawadhu', semua yang merendah diri. Yuwaqqiruna fihi al-kabir, Nabi akan memuliakan orang-orang yang besar, orang tua. Ini antara sifat orang mukmin, memuliakan orang tua. Wa yarhamuna fihi as-saghir, dan orang mengasihi anak-anak kecil. Wa yu'siruna dzal hajah, dan Nabi akan mendahulukan orang yang mempunyai hajat. Wa yahfazuna al-gharib, dan mereka ni juga, para sahabat ni ramai-ramai ni juga akan sentiasa memelihara, menjaga orang-orang yang baru ataupun orang yang musafir. Ini antara sifat-sifat mulia yang ada di dalam majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup tak kata tuan-tuan, panjang dah hadis ni. Letih nak habis pun. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung pula nanti lepas raya. Kita akan sambung. Tengok ni sifat-sifat para sahabat ni, antaranya bila duduk dengan Nabi tuan-tuan, suara tak ingat, tak bising. Bila duduk dengan Nabi main senyap. Sebab ayat Quran kan turun kan, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, orang-orang beriman jangan kamu angkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi. Turun ayat ni, ada di kalangan para sahabat jenis cakap, ada orang jenis suara darah. Jenis cakap dia tak kerti cakap slow, dia jenis suara darah. Bila duduk dengan Nabi tak cakap. Sampai Nabi pun pelik, pasal apa hang ni? Ya Rasulullah, saya ni jenis suara tinggi.
Saya kalau saya cakap dengan Nabi, ni tengok saya dah cakap slow ni pun macam derah dah. Begitu akhlak para sahabat. Sayyidina Umar cakap bila duduk dengan Nabi ni, bila turun ayat ni, Sayyidina Umar cakap macam berbisik dengan Nabi. Orang lain tak dengar. Bila cakap dengan Nabi ni, tu Sayyidina Umar cengeng tu. Turun ayat ni tak berani cakap dengan Nabi slow. Takut suara dia lebih tinggi daripada suara Nabi. Sampai macam tu. Kalau Sayyidina Umar tanya kepada Nabi ni, Nabi akan habaq balik. Tentang Sayyidina Umar tadi dia tanya, ulang balik soalan. Sebab orang ni tak dengar, Nabi dia dengar. Slow betul orang tu. Waktu tu bila kita pergi ke Madinah, pergi duduk di depan makam Rasulullah. Kalau ada orang duk halang kita, duk halau kita, duk buat naya ke apa kat kita tu, jangan nak pergi bergaduh dengan dia. Kita hormat Nabi SAW. Atas tu, atas makam Rasulullah dah ada lah ayat tu. Bagi perasan, tengok di atas makam Rasulullah dah ada. Ya allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi. Jangan angkat suara kamu tinggi daripada suara Nabi. Habis tu Ustaz dia pun masih. Tu jenis tak erti. Lepas tu dia pun wah. Faham. Dia tak erti nak beradab dengan Rasulullah. Dan kita pun jangan buat perangai macam ni bah. Duduk di Masjid Nabawi, tu kena berjaga-jaga. Adab dengan Rasulullah. Termasuk Masjid Nabawi, duduk sembang terang-terang sangat. Pasal Nabi duduk ada dalam masjid tu. Nabi duduk ada dalam masjid. Jadi bagi reti sama. Nak pergi buat umrah pun bagi reti sama adab dengan Nabi. Nabi duduk ada, kita duduk sembang, pang, anak saya telefon. Tadi dia suruh beli baju apa. Saya beli dah 10 helai tak cukup. Nabi duduk dengar dia ni. Kau takut main nak selawat kat aku 1000 kali kan? Main duduk sembang baju pula. Cukup takat tu tuan-tuan. Terlajak dah. Lajak lama sangat ni. Hari ni kuliah paling lama sekali. Pasal bang 2 bulan pula tak nak kuliah. Kita sambung pula lepas raya nanti insya-Allah. Tuan-tuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كأبدا أبدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.